Hai murid-murid, selamat datang ke channel cikgu. Hari ini kita akan buat praktis kendiri 9.4a. Mari kita lihat soalan pertama. Kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey, untuk soalan ini, cikgu dah labelkan L sebagai lelaki, P sebagai perempuan. Jadi dalam kajian tentang jantina anak ini, melibatkan 2 orang anak dalam setiap keluarga. Jadi NS merupakan semua kesudahan yang mungkin. Sekarang kita tuliskan semua kesudahan yang mungkin, iaitu anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, atau anak pertama lelaki, anak kedua lelaki, atau anak pertama perempuan, anak kedua lelaki, dan anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Okey, lepas tu kita cari kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Jadi kita lihat tadi semua kesudahan yang mungkin ini. Yang pertama ini terdapat seorang lelaki, okey. Yang kedua ini juga terdapat seorang lelaki. Yang ketiga ini pun terdapat seorang lelaki. Yang keempat ini tak ada, ini kedua-dua ini perempuan. Jadi terdapat 3 daripada jumlah 4. Jadi kebarangkaliannya ialah 3/4. Maka bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki adalah 3/4 dalam dengan 16,000 keluarga yang telah dikaji, iaitu sama dengan 12,000. Soalan 2. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. 2 batang pen dipilih secara rawak dari kotak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Untuk soalan ini, terdapat 3 batang pen kuning. Cikgu labelkan sebagai K. 5 batang pen merah, cikgu labelkan sebagai M, dan 1 pen hitam, cikgu labelkan sebagai H. Jadi jumlah pen yang ada adalah 9. Jadi untuk soalan ini, cikgu akan wakilkan dengan gambar raja pokok seperti yang ditunjukkan. Pemilihan pertama pada pen pertama ini terdapat jumlah 9 pen. Jadi cikgu wakilkan dengan 9 untuk setiap pemilihan. Lepas itu, sebab pen yang pertama sudah dipilih, jadi untuk pemilihan pen yang kedua ini terdapat 8. Tinggal 8 lah. Jadi setiap ini akan jadi 8 lah. Jadi sekarang kita isikan kuantiti dalam setiap kemungkinan ini. Yang pertama kuning terdapat 3. Jadi 3/9. Untuk pen merah terdapat 5. Jadi 5/9. Untuk pen hitam 1/9. Untuk pemilihan yang kedua, pen yang kuning pertama sudah dipilih, jadi tinggal 2. Yang lain masih ikut sama kuantiti dia, iaitu 5 dengan 1. Untuk pemilihan yang pertama, pen merah, jadi pen merah ini sudah tinggal 4. Jadi yang lain masih sama, iaitu 3 dengan 1. Untuk pemilihan yang pertama yang warna hitam, jadi hitam ada 1 saja, jadi hitam menjadi kosong. Yang lain masih sama, iaitu 3 dan 5.
Okey, sekarang cikgu akan tulis semua kesudahan yang mungkin daripada gambar raja ini. Yang pertama adalah kuning dengan kuning. Kedua ialah kuning dengan merah. Ketiga ialah kuning dengan hijau. Empat ini adalah merah dengan kuning. Merah dengan merah. Merah dengan hitam. Hitam dengan kuning. Hitam dengan merah. Hitam dengan hitam. Jadi mengikut soalan, kita nak cari kedua-dua batang pen berwarna sama. Jadi yang pertama kuning-kuning ini kita dipilih. Merah-merah ini pun dipilih. Hitam-hitam ini dipilih. Jadi kuning-kuning ini kita akan pilih kebarangkalian pertama dengan kedua ini. Merah-merah ini adalah ini dengan ini. Hitam-hitam pula adalah ini dengan ini. Daripada gambar raja pokok tadi, sekarang kita kira kebarangkalian di mana kedua-dua batang pen yang dipilih adalah berwarna sama. Jadi kita kira ini. Kita dapat 6/72 tambah dengan 20/72 tambah dengan 0. Kita dapat ini 26/72. Bagikan dengan 2, kita dapat 13. Ini bawah adalah 36. Jadi 13/36. Soalan ketiga, Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Jonathan mempunyai dua pilihan sama ada menginap di Pantai Jati atau Pantai Cengah selama 2 hari. Kebarangkalian hujan di Pantai Jati pada setiap petang ialah 19/25. Kebarangkalian hujan turun di Pantai Cengah pula bergantung pada hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Jika hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 2/5. Jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Berikan justifikasi anda. Jadi untuk soalan ini, kita kena kira kebarangkalian cuaca cerah pada kedua-dua petang. Kita kira dulu pada Pantai Jati. Kebarangkalian hujannya yang diberi ialah 19/25. Jadi kebarangkalian cuaca cerah ialah 1 tolak dengan 19/25, iaitu sama dengan 6/25. Jadi kebarangkalian cerah pada kedua-dua petang ialah 6/25 darab dengan 6/25, iaitu sama dengan 36/625, iaitu sama dengan 0.0576. Untuk Pantai Cengah, kebarangkalian hujan turun adalah bergantung pada hari sebelumnya. Dan sehari sebelum Jonathan bertolak, cuacanya adalah cerah. Jadi kebarangkalian hujan yang digunakan adalah 5/7. Maka kebarangkalian hari cerah pula adalah 1 tolak dengan 5/7, iaitu 2/7. Jadi untuk kebarangkalian cerah pada kedua-dua petang pula adalah 2/7 darab dengan 2/7, iaitu sama dengan 4/49. Jadi mengikut pengiraan, nilainya adalah 0.0816. Jadi Pantai Cengah yang perlu dipilih oleh Jonathan sebab dia mempunyai kebarangkalian cuaca cerah pada kedua-dua petang yang lebih tinggi, iaitu 0.0816. Soalan 4. Setiap pelanggan kedai naga yang berbelanja melebihi
RM200 akan diberi peluang memutar roda bertuah yang mempunyai 6 sektor yang sama. 2 daripada sektor roda bertuah itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna merah, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak B. Bilangan voucher tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B ditunjukkan dalam jadual di atas. Dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai Naga akan berbelanja melebihi RM200. Hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai Naga. Voucher tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan voucher yang baharu oleh kedai Naga supaya bilangan voucher tunai dalam kedua-dua kotak A dan B sentiasa kekal. Untuk soalan ini, kita lihat dulu apabila jarum berhenti di sektor merah. Jadi, kebarangkalian roda berhenti di sektor merah ialah, di sini terdapat 2 sektor merah daripada 6. Jadi kebarangkaliannya ialah 2/6 iaitu 1/3. Bila jarum berhenti di sektor berwarna merah, maka pemilihan voucher berlaku di kotak A. Jadi di kotak A terdapat 5 RM10 dan 20 RM50. Jadi kebarangkalian untuk pilih voucher RM10 di kotak A ialah 5 bahagi dengan 25. Maka bilangan voucher yang diperlukan ialah 1/3 darab dengan 5/25 darab dengan jumlah pelanggan ialah 450, iaitu sama dengan 30. Sekarang kita lihat sektor kuning pula. Kebarangkalian roda berhenti di sektor kuning adalah terdapat 4 sektor kuning daripada 6. Jadi kebarangkalian ia adalah 2/3. Dan kebarangkalian pilih voucher RM10 di kotak B ialah di kotak B terdapat 20 voucher 10 daripada jumlah 30. Jadi kebarangkalian ialah 20/30 iaitu 2/3. Maka bilangan voucher yang diperlukan ialah 2/3 darab dengan 2/3 darab dengan 450 iaitu sama dengan 200. Maka jumlah voucher RM10 yang diperlukan adalah sama dengan 30 tambah dengan 200 iaitu sama dengan 230.